Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Atikah binti Zulkifli, nombor matrik 276640. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang sejauh manakah kebebasan bersuara di negara kita sendiri, iaitu di Malaysia. Okey, untuk pengenalan, kebebasan bersuara bukan pada seluruh negara di dunia ini, bukan ada pada seluruh negara di dunia ini. Sememangnya ada negara yang mengamalkan kerajaan yang tidak boleh bersuara dan hanya mengikut perintah raja atau pemimpinnya sahaja, seperti Brunei yang mengamalkan kerajaan monarki. Monarki ni maknanya rakyat dia tidak berhak untuk campur tangan dalam urusan pentadbiran kerajaan dia. Oleh itu Malaysia memilih untuk mengamalkan kerajaan demokrasi yang memberi kebebasan bersuara kepada seluruh rakyat jelata. Kerajaan demokrasi ni seperti Malaysia, mereka mengamalkan sistem di mana rakyat diberi mandat atau diberi kepercayaan atau diberi hak juga untuk memilih pemimpin mereka melalui sistem undian. Maknanya dekat sini rakyat mainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan masa depan negara dalam membuat keputusan memilih pemimpin yang akan memimpin dan menjaga negara itu sendiri. Antara ciri-ciri negara demokrasi adalah kebebasan berpolitik, sistem perlembagaan dan keseimbangan undang-undang. Namun negara yang mengamalkan sistem demokrasi ni masih tertakluk di bawah undang-undang dan raja. Dan raja berhak mengambil tindakan jika berlaku sesuatu yang melanggar undang-undang negara. Kebebasan bersuara adalah ciri yang terpenting dalam sebuah negara yang demokrasi. Demokrasi juga merupakan demokrasi langsung yang membawa maksud seluruh warga negara layak menyertai secara aktif, secara langsung dalam membantu dunia politik membuat keputusan. Kebebasan bersuara juga terkandung dalam perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, dan jelas terpampang di situ bahawa kebebasan berhimpun, bersuara atau menubuhkan persatuan adalah hak atau kebebasan asasi yang diberikan kepada rakyat atau warga negara yang tertakluk kepada undang-undang yang tertentu. Bagi mengamalkan kebebasan bersuara ini, bagi mengamalkan sistem kebebasan bersuara ni, ianya merupakan sebahagian hak asasi manusia serta ianya juga turut termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, dan dia tidak perlulah dipandang sebagai satu ancaman atau menganggap orang yang bersuara itu sebagai musuh sepanjang masa. Mereka hanya mengutarakan suara mereka, diterima atau tidak itu adalah kemudiannya lah. Walaupun kita diberi kebebasan bersuara, tapi kita rakyat harus menggunakan kesempatan ini dengan baik. Bagaimanapun pemerintah dia tetap memainkan peranan penting bagi memastikan segala hak asasi setiap rakyat terjaga apabila mereka bersuara, serta memastikan mereka sentiasa dilindungi dan dihormati. Namun seperti yang diketahui orang ramai, kebebasan bersuara yang diberikan pada seluruh rakyat Malaysia sememangnya jelas termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Hal ini jelas memperuntukkan kebebasan setiap warga negara untuk berhimpun, bercakap dan menubuhkan persatuan, dan juga ianya termaktub di dalam perkara 10-1 Perlembagaan Persekutuan. Harus diingat juga bahawa kerajaan tetap boleh mengenakan tindakan undang-undang sekiranya perlu demi menjaga keselamatan persekutuan, ketenteraman awam, prinsip moral serta menjaga hubungan baik antara negara-negara lain. Benda ni pengawalan ini amat penting supaya penyalahgunaan kebebasan hak bersuara ni tidak berlaku. Pada PRU 14 kita dikejutkan dengan perubahan pemimpin, iaitu perubahan kerajaan yang menyebabkan pemimpin baru ni berhajat untuk menggubat Akta Hasutan 1984, iaitu Akta 15. Oleh itu diharapkan agar penubuhan akta baru dapat menjaga keharmonian negara dalam kebebasan hak bersuara yang diberikan, dan juga perlu mewujudkan keseimbangan terbaik untuk menjamin hak
serta kebebasan setiap individu untuk bersuara serta mengutarakan pendapat seperti yang telah tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan. Okey, dalam masa yang sama juga ianya dapat menjaga sensitiviti, kompleksiti dan kemajuan yang sememangnya telah wujud di negara ini. Okey, dari segi teori dan konsep yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan pada hari ini, dari segi konsep, kebebasan bersuara membolehkan seseorang tidak kira dari golongan yang berbeza dapat mengutarakan hak mereka. Okey, seseorang itu dia berhak memberi pandangan, mengutarakan hak mereka. Bagi negara Malaysia pula, Malaysia mempunyai masyarakat yang majmuk, dan mengamalkan sistem demokrasi di mana boleh bebas bersuara seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Okey. Tetapi dalam hal ini tidak boleh sewenang-wenangnya boleh bercakap tentang agama, tentang hal-hal bangsa lain. Okey. Ianya masih tertakluk di dalam undang-undang. Tetapi harus diingatkan bahawa negara Malaysia adalah negara Islam. Dan tidak sewenang-wenangnya kebebasan bersuara ini digunakan untuk menghina atau bercakap tentang mengulas tentang Islam apa semua. Itu masih tertakluk di bawah undang-undang. Okey. Dan itu dimasukkan sebenarnya tidaklah boleh sewenang-wenangnya bercakap tentang agama Islam. Okey, hal ini juga dibicarakan dalam artikel oleh Ismail pada tahun 2020. Mereka berkata bahawa kebebasan bersuara dalam hak kebebasan beragama di Malaysia. Okey, di sini berlaku maknanya limit dalam Islam, kerana jika tidak dihadkan atau dilarang, sebagai contoh berlaku isu memfitnah di dalam kalangan masyarakat. Okey, perkara yang sama juga digunakan oleh Malaysia, iaitu perkara 10-2-A yang menghadkan kebebasan bersuara jika berlaku hal yang mengganggu ketenteraman awam dan agama. Bermakna kebebasan bersuara itu masih tertakluk lagi di bawah undang-undang dan bukanlah boleh sewenang-wenang kita menghina agama, kita boleh menghina bangsa lain, menghina masyarakat lain, budaya lain. Itu masih tidak dibenarkan. Okey, dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Okey, seterusnya struktur, dimensi, elemen dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Okey, struktur dan dimensi kebebasan bersuara dari segi syariah adalah sistem politik itu sendiri yang mempunyai kedudukan dan pengaruh besar dalam negara. Pemimpin sebagai ketua utama negara. Tugas pemimpin itu sendiri sangat besar, di mana pemimpin memiliki tanggungjawab dalam membawa atau memacu ke arah lebih maju dan berintegriti. Okey, Islam juga memperkenalkan syura sebagai salah satu medium atau mekanisme bagi mengurangkan tugas kerja pemimpin itu sendiri. Okey, pemimpin juga dapat mengurangkan beban dengan melantik beberapa individu hebat bagi bekerjasama mentadbir negara. Individu yang dilantik mestilah memiliki kapabiliti yang kukuh kerana tugas yang diberikan sangat berat dan wajib dilakukan dengan seikhlas hati. Okey, dari segi ingin memutuskan keputusan juga, pemimpin tidak boleh memberikan keputusan dengan pendapat sendiri. Maknanya berat sebelah, itu tak boleh. Okey, pemimpin perlu mengambil pandangan dari individu yang dilantik dan mencapai persetujuan bersama. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada zaman Rasulullah SAW, sistem syura ini dijalankan dengan jayanya. Pada zaman ini tidak mustahil bagi negara Malaysia untuk mengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Okey, seterusnya bagaimana pelaksanaannya di Malaysia? Okey, Malaysia ni mengamalkan sistem demokrasi seperti yang saya bincangkan dari tadi. Okey, yang di mana rakyatnya juga bebas bersuara. Okey, di Malaysia pilihan raya akan diadakan 5 tahun sekali kalau ikut pada dia punya law lah, tapi itu bergantung kepada bagaimana keadaan negara tersebut. Kalau perlu dibubar awal, maka terjadilah pilihan rayanya cepat dan kurang daripada 5 tahun. Okey, hal ini kerana rakyat diberi mandat untuk memilih peneraju negara yang berkepimpinan untuk membangunkan negara Malaysia. Okey, kebebasan bersuara ini mendapat sambutan yang baik kerana rakyat tidak rasa dikongkong dan menurut sahaja keputusan yang ditentukan oleh kerajaan. Okey,
berbeza dengan negara-negara lain lah dekat dunia ni. Okey, Malaysia terdapat banyak parti. Seperti yang kita maklum sekarang ni, dah terlalu banyak parti yang kita sendiri pun ada yang kita tak tahu datang daripada mana. Okey, dan juga rakyat sudah semestinya ingin melantik dari kalangan parti yang mereka sokong dan percaya dapat memimpin negara dengan lebih cekap, efisien. Malaysia juga mengamalkan institusi beraja, iaitu Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Malaysia juga memilih agama Islam sebagai agama rasmi, tetapi penganut agama lain seperti Hindu, China, Kristian dan lain-lain masih diberi hak untuk dianuti selagi tidak menyentuh sensitiviti agama lain. Okey, bagaimanapun Parlimen berhak mengubah undang-undang untuk menghadkan atau menyekat terus kebebasan yang diberi sekiranya perlu. Okey, ini berkaitan dengan prinsip moral, keselamatan dalam negeri, menjaga hubungan antarabangsa serta ketenteraman awam. Namun, harus diingat, di Malaysia seringkali mengubah undang-undang dan ianya terlalu luas serta tidak khusus seperti apa yang termaktub dalam perlembagaan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Seksyen 233 atau Komunikasi dan Multimedia 1988 telah digubal dengan menjadikan ianya satu kesalahan bagi membuat kenyataan atau hantaran dalam talian atau sistem online kita panggil yang boleh diklasifikasikan sebagai jelik sifatnya serta dengan tujuan untuk menyakitkan hati pihak orang lain. Itu adalah salah satu yang baru ditubuhkan, iaitu pada tahun 2020 Seksyen 23. Dia digubal kerana dilihat terlalu luas dan tiada had dan dinyatakan berkenaan dengan kesekatan kebebasan jika menyakiti pihak atau orang lain. Selain itu, dalam perlembagaan ini juga tidak menyebut tentang saluran yang betul yang boleh digunakan untuk mereka bersuara. Maknanya seksyen yang ditubuhkan ini tergantunglah, dia punya akta tu tergantung. Okey, antara isu-isu yang berkaitan adalah hak kebebasan bersuara amat penting kerana adanya kebebasan mereka untuk menyarukan pandangan, negara akan lebih stabil, aman, damai dan harmoni. Rakyat juga akan rasa dihargai dan tidak berada dalam keadaan membimbangkan. Okey, seterusnya, berbeza pula bagi negara, setengah negara hanya perlu menurut apa kata orang atasan, berbeza dengan Malaysia. Malaysia jika tidak berpuas hati boleh menyuarakan pendapat mereka. Seperti yang kita tahu, Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, India, China dan lain-lain lagi. Bagi kerajaan pemerintah, mereka harus mengambil kira faktor perkauman ini. Oleh kerana Malaysia memiliki jenis kaum yang banyak, kerajaan Malaysia mengambil langkah mengamalkan sistem demokrasi yang memberikan hak kebebasan bersuara kepada semua kaum dan masyarakat di seluruh Malaysia. Walau bagaimanapun kebebasan ini diberi, Parlimen juga berhak untuk menghadkan had kebebasan bersuara. Parlimen berhak menghadkan jika hal yang berkaitan keselamatan dalam negeri, ketenteraman awam dan hubungan antarabangsa serta prinsip moral. Hal ini juga dinyatakan dalam perkara 10/2/A. Salah satu sekarang ni kita banyak menggunakan platform media sosial. Media sosial ni merupakan antara tempat yang membolehkan pengguna-penggunanya bertukar pendapat, menambah kawan dan sebagainya lah. Media sosial seperti yang kita tahu, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan sebagainya dapat digunakan satu medium sebagai rakyat Malaysia untuk menyuarakan hak dan pandangan mereka. Seperti kes yang kita tahu, Muhammad Adib, iaitu seorang orang anggota bomba yang meninggal dunia dalam kes yang membabitkan dua kumpulan yang berpunca daripada pemindahan ke Sri Maha Mariamman di USG 25 Seafield Subanjaya jam 3 pagi. Pengguna media sosial lebih gemar untuk melontarkan komen di media sosial. Komen ada yang baik, ada yang tidak baik. Komen yang tidak baik akan menimbulkan isu di kalangan masyarakat, terutamanya ianya melibatkan kaum India dan kaum Melayu. Kita tidak mahu benda ni harus disekatlah supaya menghadkanlah supaya peristiwa 13 Mei tidak berlaku semula kerana ianya menyebabkan nyawa terkorban. Oleh itu perkara 10/2/A wajarlah dilaksanakan kerana ianya membabitkan keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan lah dalam bersuara ni. Antara kekuatannya adalah
mewujudkan persekitaran yang harmoni dan bersih. Okey, bila masyarakat bersuara, kita tidak mengira umur, kita tidak mengira kaum, tidak mengira bangsa, agama semua. Jadi semua berhak bersuara, jadinya ia akan menimbulkan satu suasana yang harmoni, aman dan damai lah. Okey. Sebab suara rakyat ni amat penting untuk rakyat tahu bagaimana status terkini atau perkembangan terkini mengenai hal dalam dan luar negara. Okey, kekuatan yang dimiliki oleh Malaysia adalah menjadikan negara kita mendapat perhatian oleh negara luar. Negara Malaysia dipilih sebagai aset strategik kepimpinan OIC dari sumber Amin AM pada tahun 2015 sebagai Malaysia sebagai aset strategik kepimpinan. Okey, antara kekuatan lain adalah rakyat dapat menyuarakan pendapat yang benar. Sememangnya umum mengetahui semakin dunia mencapai kemajuan, maka semakin bertamadun rakyat dalam negara tersebut. Oleh itu, suara rakyat amatlah diperlukan untuk memastikan rakyat mencapai kemajuan dan lebih bertamadun, seterusnya melahirkan masyarakat yang bertamadun. Okey. Antara contoh negeri negeri dalam Malaysia yang mencapai kemajuan dengan mendengar suara rakyat dan pendapat yang benar. Kita boleh lihat pada hari ini adalah kemajuan negeri Johor yang mencapai kemajuan lebih berkehadapan berbanding negara lain. Johor memberi ruang dan peluang lebih kepada generasi muda untuk mengutarakan pendapat mereka, bagi memastikan seluruh rakyat mendapat hak asasi yang sama. Antara yang sering diutarakan adalah tentang isu kenaikan gaji, syarat pemilikan rumah dilonggarkan, serta memperluaskan lagi kemudahan internet atau jalur lebar. Okey, kita pun sedia maklum pendapatan sekarang adalah tidak balance dengan perbelanjaan, tidak seiring dengan perbelanjaan. Jadi mereka mengamalkan sistem mendengar suara rakyat, mendengar keluh kesah rakyat yang kehidupan mereka. Nak memiliki rumah pun sekarang ni agak susah. Okey. Jadi pemimpin mereka mendengar suara mereka. Okey, selain itu menambah kadar beasiswa. Okey, mereka beasiswa kepada pelajar. Ini akan mengurangkan beban perbelanjaan lah. Okey. Dari segi kelamahan pula, Malaysia masih kebebasan bersuara ni masih lagi boleh disekat. Okey, kerana pentadbir negara atau sesebuah institusi itu memanipulasi hak bersuara individu yang ingin menyuarakan pendapat. Hak mereka telah disekat oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Pihak bertanggungjawab perlu memanteras isu dalam kalangan pentadbir terutamanya. Okey, yang kelemahan yang lain adalah tiada batas hak dalam bersuara dan akan menyebabkan macam-macam kejadian buruk lah. Okey, macam-macam isu yang akan timbul apabila salah satu contohnya terlalu bebas bersuara di dalam media sosial. Media sosial sangat bahaya. Satu platform yang sangat bahaya yang boleh menyebabkan tercetusnya bermacam-macam perkara, antaranya adalah keganasan. Okey, keganasan atau aktiviti jenayah apabila mereka bermusuhan. Okey, seterusnya kesimpulan yang saya boleh buat di sini, negara ni, Malaysia ni negara yang demokrasi di mana semua rakyat bersatu padu, tidak kira kaum atau agama. Rakyat Malaysia dikenali di pesada dunia dengan keunikan etnik yang berbilang kaum. Malaysia boleh hidup dengan berbilang kaum. Okey, dan negara Malaysia masih aman dan damai. Okey, namun kebanyakan pendapat tidak diterima oleh pihak kerajaan. Pembelajaran dalam dua bahasa hanya dikecualikan oleh SJKC dan bukan untuk jenis sekolah yang lain. Hal ini dapat membuktikan yang kerajaan Malaysia ini masih lagi ada berat sebelah. Okey, pembelajaran dalam dua bahasa boleh diselaraskan di semua sekolah, akan tetapi kelainan kepada SJKC, okey, sekolah jenis kebangsaan Cina. Hal ini menimbulkan isu antara perkauman dengan cara kerajaan menangani isu ini. Pihak kerajaan harus menangani isu ini secepat mungkin bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada negara Malaysia. Okey, sebagai contoh, peristiwa 13 Mei masih segar dan ingatan dan kita tak nak perkara itu berulang kembali. Okey, akhir kata, Malaysia adalah negara yang berbilang kaum dan bangsa. Seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia menetap negara ini bersama-sama menaikkan nama Malaysia di pesada dunia. Dan apalah salahnya jika dunia dikenali seluruh dunia tetapi struktur dalamnya tidak teratur. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga negara kita Malaysia dan menggunakan hak kebebasan bersuara itu dengan baik dan tidak menyalahgunakan hak kebebasan